Dalam pendapat saya ya, apa yang saya terfikir berkaitan tentang bila kita melalui fasa PDPR yang kedua ni, saya melihat sebenarnya saya boleh bahagikan PDPR ni kepada dua fasa. Fasa 1 tahun lepas dan fasa 2 ini PDPR 3.0 4.0 yang sekarang ni, fasa PDPR yang berbeza. Yang saya nampak dua fasa yang berbeza. Namun satu perkara yang sama yang saya nampak adalah yang saya terfikir sebenarnya adalah survival crisis. Ya, survival crisis ni maksudnya saya melihat banyak sebenarnya krisis-krisis yang berlaku pada waktu sekarang ya. Nak bezakannya krisis yang berlaku ni bukan sekadar masalah pada peranti saja ya. Banyak sebenarnya krisis yang berlaku. Okey, antaranya krisis yang pertama ialah krisis kewangan keluarga. Okey, krisis kewangan ibu bapa ni sebagai contoh, ibu bapa yang mempunyai masalah ya untuk melengkapkan anak-anak dengan peranti. Sekiranya ibu bapa ada 5 orang anak, mereka perlu cukupkan peranti tu sebanyak 5. Okey, namun masalahnya ialah kepada kewangan keluarga. Bila ibu bapa ada masalah kewangan, mereka tak mampu nak melengkapkan gadget untuk anak-anak. Okey, namun begitu bila dah ada cukup pula peranti, pergi pula kepada masalah internet ya. Masalah ni sebenarnya tak selesai sebenarnya walaupun daripada fasa yang pertama dahulu. Okey, yang kedua masalah yang saya nampak adalah masalah capaian internet. Okey, bila sekarang ni kita belajar dalam situasi PDPR, masalah capaian internet ni masih lagi tak selesai sebenarnya. Okey, namun begitu masih lagi kita cuba PDPR tu dilaksanakan di luar talian ya. Sebab banyak kaedah sebenarnya yang boleh digunakan dalam sistem PDPR ini. Okey, yang ketiga krisis yang saya nampak adalah pengetahuan ibu bapa. Ya, bukan, sebab tu saya kata bukan sekadar masalah gadget, masalah peranti dan masalah internet sahaja. Yang ketiga adalah masalah ibu bapa mempunyai kemahiran pengetahuan dalam memantau dan mendidik anak. Tak semua ibu bapa tahu macam mana cara nak ajar anak. Tak semua ibu bapa tahu macam mana sistem pendidikan ini nak didik anak kan, nak ajar anak. Kadang-kadang walaupun ibu bapa tu ada pendidikan yang tinggi, kita sendiri bila tengok soalan anak pun rasa jadi macam tak boleh nak jawab. Sebab apa? Sistem pendidikan kita dulu tak sama dengan apa yang anak-anak pelajari sekarang. Itu adalah salah satu yang fasa-fasa kritikal krisis yang berlaku terhadap ibu bapa. Okey, kemudian yang keempat adalah kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran atas talian. Kita tahu sebenarnya tiada mana-mana pedagogi ataupun sistem guru-guru ini dilatih untuk mempelajari, mengajar anak-anak murid melalui dalam talian. Tak ada pun degree ijazah sarjana muda pendidikan PDPR. Memang tak ada kan. Jadi ibu bapa nak tak nak guru-guru dia perlu survive, belajar cara kaedah yang terbaik bagi memastikan anak-anak murid tu mendapat pendidikan yang terbaik. Okey, kemudian pergi kepada peringkat yang kelima, krisis yang saya nampak adalah krisis murid-murid, anak-anak tuan-puan ni dalam menyesuaikan diri dengan PDPR. Okey, anak-anak ni dia ada karakter yang berbeza-beza. Okey, ada anak-anak saya boleh katakan personality anak-anak dalam pembelajaran ni dia ada 3 personality. Okey, cara belajar visual, anak yang visual, anak yang auditory dan anak yang kinestetik. Anak yang visual dia boleh belajar cepat dengan kita nampak melalui gambar raja ya, peta minda. Anak yang auditory dia lebih cepat belajar melalui pendengaran ya. Manakala anak yang kinestetik dia belajar melalui movement. So apa masalah yang berlaku ialah sekarang anak-anak yang belajar melalui kinestetik ini mereka jadi kurang fokus ya untuk mengajar anak-anak, sebab anak-anak ini dia jadi tak boleh nak bergerak kan, duduk seharian menghadap komputer dan sebagainya. Okey, kemudian seterusnya lah saya nampak kat sini antara krisis yang berlaku ialah ibu bapa keluar bekerja. Bila ibu bapa terpaksa keluar bekerja, so anak tidak ada pantauan. Ini yang berlakulah antara rungutan keluhan ibu bapa. Bila guru-guru hubungi ibu bapa, anak tak masuk PDPR, ibu bapa mengeluahkan keluhan. Macam mana cikgu saya nak pantau anak-anak?
Saya dua-dua bekerja, kami terpaksa, takkan nak berhenti kerja kan. Ada lagi kisahnya yang berlaku, ada situasi yang murid tak tidur malam sampai pukul 3-4 pagi dan mengalami masalah untuk bangun tidur. Okay, ini adalah salah satu perkara yang memerlukan survival yang tinggi, bukan sahaja kepada ibu bapa, anak dan juga guru. Semua pihak kena survive. Seperti yang kita tahu, seperti tadi kan, kita pun kita telah dimaklumkan bahawa PDPR ini bakal berlangsung sehingga penghujung bulan Ogos. Okey, dan sekiranya negara kita ataupun negeri kita sendirilah tidak pergi kepada fasa yang kedua, kita mungkin bakal meneruskan PDPR lagi. Kita bersatu berukhuwah di Islam dengan keikhlasan dan kejujuran. Mari bekerja, berjuang dan berjihad, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kita bersatu berukhuwah di Islam dengan keikhlasan dan kejujuran. Mari bekerja, berjuang dan berjihad.